Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin jemaah yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang jitu di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid An-Nur Temasya Gallery Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Hadi Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai kepada subtopik daripada bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, iaitu punca kenapa ada saudara-saudara kita yang anti kepada bid'ah yang hasanah. Kenapa mereka jadi keliru kan? Dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah sebut dan uraikan dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama ketika mana mereka menerima adanya bid'ah yang hasanah, yakni bid'ah perkara baru, hasanah baik, berarti tidak bercanggah dengan syarak. Kita telah uraikan satu dalil dari ayat suci Al-Quran, tiga dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, dan satu dalil dari asar, iaitu perkataan dan perbuatan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi kenapa mereka masih berdegil? Kenapa mereka masih tak melarang umat Islam dari melakukan bid'ah yang hasanah? Ini puncanya. Jadi muka surat 14. Soalan, ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu kalau bid'ah itu semuanya dhalalah, sesat. Dan dakwa mereka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik itu tak ada. Puncanya kerana mereka salah faham maksud daripada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara baru yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Dan dalam setengah riwayat disambung lagi, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka, wa iyazubillah. Jadi apabila mereka membaca terjemahan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, mereka gagal faham sebagaimana yang difahami oleh para alim ulama. Al-Imam Nawawi
rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini di dalam Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, al-muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza 'amun makhsus. Yang dikehendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, ini adalah merupakan lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki bukan kesemua tetapi kebanyakan bid'ah. Jadi takhsisul am, menyempitkan lafaz yang umum itu sebenarnya biasa berlaku dalam usul fiqh, di dalam memahami hukum hakam, kerana kebanyakan umum dikehendaki adalah khusus. Jadi kalau orang tanya, boleh ke kullu makna kebanyakan ataupun kullu makna sebahagian, tidakkah sepatutnya kullu makna semua? Jawabnya, kalau dalam Quran hadis bukan setakat boleh, bahkan kebanyakan kullu maknanya sebahagian. Jarang-jarang kullu bermakna semua. Bahkan sebelum kita pergi kepada melihat contoh dalam Quran dan hadis, kalau kita tengok dalam bahasa kita pun, bahasa Melayu pun, perkataan setiap itu ada kalanya bermakna sebahagian. Contoh kalau ada satu orang pelajar sekolah, dia beritahu kepada kita, saya pergi ke sekolah setiap hari, padahal dalam seminggu dia hanya pergi 5 hari, hari Sabtu dan Ahad, hari cuti dia tidak pergi. Masih sah dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari, berarti 5 hari dari 7 itu masih boleh kata setiap hari. Begitulah dalam ayat Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut al-umum bimakna khusus. Lafaz umum tapi membawa makna yang khusus. Kullu ada yang majmuk. Kullu majmuk bermakna sebahagian. Ada kullu jami'. Kullu jami' bermakna semua. Jadi kullu bid'atin dalalah itu kullu majmuk, berarti sebahagian. Kita bawa contoh perkataan kullu dalam ayat suci Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW yang bermakna sebahagian. Pertama, di muka surat 17, firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahqaf ayat 25, Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan. Apakah yang membinasakan? Iaitu taufan. Taufan ini membinasakan apa? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa? Bi'amri rabbiha, dengan perintah dari Tuhannya. Apabila kaum ini tidak mahu beriman dengan Rasul mereka, setelah didakwah, setelah dinasihati, lalu Allah binasakan dengan taufan. Taufan itu tudammiru kulla syai'in, membinasakan setiap sesuatu. Zahir ayat Quran semua binasa, sebab Al-Quran sebut kul, setiap. Tapi kalau kita sambung ayat ini, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut selepas taufan tidak kelihatan lagi, kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal mereka tidak binasa. Gunung gandang syai'un, gunung gandang sesuatu, tapi gunung gandang juga tidak binasa. Langit bumi syai'un, langit bumi itu sesuatu, tapi langit bumi tidak binasa. Maka kulla syai'in, setiap sesuatu dalam ayat berarti kebanyakan, bukan semua. Demikian dalam ayat yang lain, suratul Kahfi ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau tuan-tuan biasa dengar tadabbur atau tafsir suratul Kahfi, sebahagian daripada suratul Kahfi itu menceritakan kisah perjalanan rihlah menuntut ilmu oleh Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul yang dikurniakan mukjizat yang hebat, hingga lautan terbelah untuk baginda dan umatnya lalu. Tetapi apabila tahu ada orang yang alim yang mempunyai ilmu, Nabi Musa sambut musafir, bermusafir cari guru. Sudahlah berpendapatlah cari guru,
bila jumpa dengan guru iaitu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir asalnya tak mahu terima. Kata Nabi Khidir, tak payahlah berguru dengan saya, kamu tak akan sabar. Kamu tak tahu apa yang saya tahu, nanti kamu tak sabar. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai adabnya orang yang berilmu, kata Nabi Musa, tak apa, saya sabar insya-Allah. Oh, kalau begitu macam ni, mengaji dengan saya jangan tanya dulu sampai masa saya tiba. Jadi Nabi Musa sanggup sebab tak menuntut ilmu, terima syarat daripada guru. Tetapi sebagai seorang Rasul, ada perbuatan Nabi Khidir alaihissalam yang pada penilaian Nabi Musa alaihissalam itu bercakap dengan syariat. Pertama, ketika naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan tersebut. Ini kalau segi syariat tak betul, merosak harta benda orang. Kemudian kalau lubang di rumah masih okey, lubang di sampan kalau masuk air kan tenggelam. Tapi akhirnya Nabi Khidir terangkan, bukan saja-saja Nabi Khidir buat itu bukan suka-suka hati, tidak, tetapi kerana ada di sana seorang raja yang zalim, yang perangai raja ini mana sampan yang lalu di kawasan beliau akan rampas. Sampan yang mana? Kulla safina, setiap sampan. Jadi kalau ikut zahir ayat Quran, tidak ada sampan yang tidak dirampas oleh raja yang zalim, kerana Al-Quran menggunakan kalimah kul yang berarti setiap. Tetapi sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf, semua ahli tafsir mengatakan tidak. Hanya sampan yang elok sahaja dia akan dirampas oleh raja. Sampan yang ada lubang, sampan yang ada rosak, raja tidak akan rampas. Itu adalah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan untuk menolak mudarat yang lebih besar. Sekarang ini tersepit, kalau biar sampan itu elok, dia rampas. Tapi kalau dia letak lubang, raja tengok ada lubang, raja tidak ambil. Ini dalam bahasa Inggeris disebut to see lesser of two evils. Dalam bahasa Arab, irtikab akhaf ad-dararaini. Dalam bahasa kita, memilih mudarat yang lebih ringan. Yang penting kulla safinah, perkataan setiap sampan dalam ayat berarti sebahagian, bukan semua. Contoh daripada hadis Nabi SAW, iaitu sabda baginda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Apa arti akan dimakan oleh tanah? Artinya akan rebut. Bila mati, anak Adam ni akan rebut, kecuali ajbazana, iaitu tulang sulbi. Bahagian tulang sulbi tidak rebut. Tetapi para Nabi, para Rasul, mereka anak Adam atau tidak? Adakah ketika selepas mereka wafat jasad mereka rebut? Tidak. Orang mati syahid pun ada yang Allah jaga jasad mereka tidak rebut, sedangkan mereka anak Adam. Dalam hadis menyebut setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Jadi kiranya hadis ini tak betul lah Ustaz. Bukan, hadis betul, tapi cara awak faham hadis tidak betul. Awak tidak boleh faham kullu bani Adam dengan makna semua anak Adam. Awak kena faham kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam bila meninggal dunia dikebumikan akan rebut, akan dimakan oleh tanah. Contoh yang kedua daripada hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-habbatus sawda'u shifa'un likulli da'in illa al-maut. Kalau orang jual produk habbatus sawda' ni seronok dia dengar. Sebab pada hadis daripada Nabi SAW, habbatus sawda' merupakan kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Ada mati tak boleh ubat lah, tapi lagi belum mati setiap penyakit. Tapi betul ke? Ada ke penyakit-penyakit semua sembuh dengan habbatus sawda'? Tidak. Kerana ubat ni dia kesesuaian dengan penyakit. Sesuai dengan penyakit, dengan izin Allah sembuh. Tak sesuai dengan penyakit, walaupun ubat, maka tak sembuh. Kadang-kadang sesuai dengan penyakit, dosis pula tak sesuai, pun tak jadi juga. Atau dosis terlajak, jadi mudarat pula. Jadi para ulama mengatakan habbatus sawda' sebagai penyembuh itu bagi kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit yang tidak sesuai dirawat dengan habbatus sawda', makanya tidak sembuh. Jadi poinnya, perkataan kullu dalam bahasa Arab, lebih-lebih lagi dalam Quran dan hadis, kebanyakannya bermakna sebahagian. Ya, jarang-jarang kullu itu bermakna semua. Maka kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan,
sebenarnya khusus kepada bid'ah yang bercanggah dengan syarak sahaja. Bid'ah perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak itu tidak dilarang dan tidak haram. Baik, soalan, bid'ah ni kan benda baru, maknanya zaman Nabi tak berlaku, dan berlaku zaman kita, macam mana kita nak tahu tak haram pula? Kalau berlaku zaman Nabi SAW, Nabi ada, Nabi boleh beritahu benda ni okey, ada pahala. Sekarang Nabi dah wafat, kita buat benda baru, siapa nak beritahu okey ke tak okey? Jawabnya ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada para nabi, yakni mewarisi ilmu, maka mewarisi tugas nabi menerangkan agama kepada umat. Contoh yang kita boleh relate adalah amalan solat berjamaah tetapi dijarakkan antara satu makmum dan satu makmum yang lain, itu bid'ah. Bukan setakat tidak berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan bercanggah dengan arahan Nabi. Nabi mengarahkan kita kalau salat ada jarak, ada lapang, kita penuhkan. Kita itu hari masa pandemik COVID-19 terbalik. Imam pula ingatkan jemaah, tolong pada jemaah jaga penjarakan sosial. Bid'ah, dia bid'ah. Haram atau tidak? Ulama kena kaji. Adakah dibuat itu kerana suka-suka, kerana benci kepada sunnah Nabi, kerana apa? Bila dikaji, tidak, bukan kerana suka-suka, tetapi data-data yang ada pada masa itu yang dihidangkan kepada para mufti adalah berada pada jarak yang hampir dan kurang dari 1 meter, meningkatkan risiko jangkitan COVID-19, dan pada masa itu jangkitan COVID-19 dijangkakan boleh menyebabkan kematian. Maka agama kita ada kaedah ad-dararu yuzal, kemudaratan perlu dihilangkan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan kemudaratan berlaku. Jadi ada juga banyak dalil-dalil dalam keadaan hadis yang melarang kita daripada mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi berdasarkan dalil-dalil inilah pada mufti kita membenarkan dilakukan salat jemaah secara jarak-jarak, walaupun jelas ia adalah satu perkara bid'ah dalam urusan agama, kerana salat itu adalah urusan agama. Jadi kawan-kawan kita yang anti pada bid'ah hasanah, kononnya berpegang dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, kata dia, ya. Jadi tak akan ada lah bid'ah yang tak sesat. Dan bila kita terangkan para ahli ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi juga menerima ada bid'ah hasanah, lalu dia dengan sombong menjawab, kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ini pertanyaan yang tidak bijak. Jelas orang Islam ikut Nabi, tapi nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama atau ikut Nabi mengikut kefahaman kamu sendiri? Kita dalam bidang apapun kita ikut pakar. Dalam bidang perubatan, dia doktor tidak maksud, tapi dia pakar, kita ikut pandangan dia dalam merawat. Tapi kalau bidang enjin itu kita ikut pandangan mekanik. Kalau bidang bangunan itu arkitek. Kalau dalam agama itu adalah ulama. Jadi daripada saya ikut kefahaman kamu yang bukan ulama dalam memahami hadis Nabi, tentulah lebih bagus saya ikut kefahaman ulama. Yang ulama apabila dia terima satu hadis, dia akan suluh dengan ayat Al-Quran, dia akan timbang dengan hadis yang lain, dia akan gunakan kaedah bahasa Arab dan sebagainya, baru dia keluarkan hukum. Dan sebenarnya kawan-kawan kita yang kononnya mendakwa saya pegang semua bid'ah sesat, sebenarnya tidak. Dia tidak pegang semua bid'ah sesat. Kalau tak percaya, cuba kita tanya dia, kamu larang kami selawat selang terawih, kamu larang kami berdoa berjamaah, kamu larang kami usolli, itu dan ini, alasan kamu Nabi tak buat, maknanya sesat. Tapi kamu juga buat benda yang Nabi tak buat. Apa dia? Kita katanya kamu bercakap guna telefon, Nabi tak pernah bercakap guna telefon. Kamu pergi ke masjid naik kereta, Nabi selalu pergi masjid, tak pernah naik kereta. Kamu pergi haji itu hari naik kapal terbang, ya. Nabi pergi haji tak pernah naik kapal terbang. Kalau kita ungkitkan begitu, tengok keadaan. Kalau dia pun baru nak up juga dalam bidang membid'ahkan orang ni, dia jadi fikir balik ke betul juga. Kalau semua kerja Nabi tak buat sesat, dia teruk lah macam tu. Tapi kalau dia otai, dia orang lama lah dalam bidang membid'ahkan orang, dia akan jawab macam ini. Dia kata, apa ustaz? Tapi bodoh kata dia. Yang bid'ah-bid'ah itu hanya urusan agama. Urusan dunia tak ada masalah. Perasan tak?
Bila dia kata begitu, bila dia kata bid'ah ni hanya urusan agama, urusan dunia tak apa, kan dia telah menerima bahawa kullu bid'atin dalalah bukan berarti semua. Di sisi dia, kullu hanya bid'ah agama. Adapun kalau bid'ah dunia, guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, Facebook, WhatsApp, itu tak berapa. Jadi rupanya beza kita dengan mereka bukan semua bid'ah sesat atau tak sesat. Kita semua setuju tak semua bid'ah sesat, cuma beza kayu ukur. Di sisi kita bid'ah yang tak sesat yang selari dengan syarak, tak kisahlah agama atau dunia. Sementara yang sesat yang bercakap dengan syarak. Ya, kalau kita nak kata bid'ah dunia tak sesat, tak semestinya, ataupun tak haram, tak semestinya. Bid'ah dunia juga ada yang haram. Sebagai contoh, pembedahan urusan dunia, bukan urusan ibadah. Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi, itu bid'ah. Adakah orang kata pembedahan tukar jantina itu bid'ah dalam urusan dunia maka halal? Tidak, kerana berlanggar syarak. Syarak tak bagi kita ubah kejadian Allah Ta'ala. Syarak mengharapkan lelaki menyerupai wanita. Apatah lagi kalau sampai tukar jantina terus, maka bid'ah dunia pun boleh jadi haram. Boleh kata itu sebab melanggar syarak. Itulah kita kata, ikutlah ulama. Ulama melihat bukan dunia atau agama, selagi yang bertentangan dengan syarak. Kalau kamu nak kata hanya bid'ah agama yang haram, kenapa kamu terima sembahyang jarak-jarak? Sedangkan itu bid'ah dalam urusan agama. Jadi mereka keliru ketika membahagikan bid'ah kepada dunia boleh, bid'ah kepada agama semuanya haram. Mereka keliru. Kerana nanti kita akan lihat Nabi SAW, para sahabat, khulafaur rasyidin juga mengiktiraf perkara baru dalam urusan agama bila mana itu tidak melanggar syariat. Berarti yang ini yang kadang-kadang mereka menggelupurkan. Saya cakap mengiktiraf bid'ah hasanah itu sunnah, menolak bid'ah hasanah itu bid'ah. Oh, marah betul. Dia kata ustaz ni nak bawa ke mana lah umat ni. Ada pula mengiktiraf bid'ah itu sunnah. Bid'ah hasanah, kalau bid'ah sayyi'ah kita sepakat, yang haram itu memang tak boleh. Ya, sambut maulid bid'ah. Sambut maulid macam kita sambut maulid macam Nabi tidak bid'ah. Nabi SAW sambut maulid mingguan, iaitu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya oleh sahabat kenapa Nabi SAW rajin berpuasa pada hari Isnin, Nabi SAW menerangkan, zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan diturunkan wahyu kepada saya. Jadi Nabi meraihkan maulid baginda mingguan dengan cara berpuasa pada hari dilahirkan, iaitu hari Isnin. Yang kita buat ceramah maulid, yang kita buat qasidah, yang kita buat salawat, yang kita buat barakat, itu bid'ah baru. Adakah haram? Maka kalau ikut para ulama kena timbang dahulu. Adakah melanggar syarak ceramah itu? Adakah melanggar syarak qasidah itu? Adakah selawat pula dianggap melanggar syarak? Ya, dan sebagai selawat sebenarnya tidak bid'ah. Tapi kata mereka oleh selawat sempena maulid bid'ah. Tidak juga. Jadi yang penting adalah sebenarnya kita sepakat bid'ah tidak semuanya sesat. Kita hanya berbeza pada kayu ukur sahaja. Di sisi kita ikut ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi, bahkan boleh kata hampir semua ulama setuju perkara baharu kena selari dengan syarak. Contoh perkara baharu dunia tapi bercakap dengan syarak, namanya adalah insurans. Zaman Nabi tak ada insurans. Tak pernah dengar sahabat Nabi nak pergi mana-mana ambil insurans. Tak ada. Tetapi bukan hanya insurans bid'ah, takaful juga bid'ah. Tuan-tuan pernah dengar ke kisah sahabat Nabi jadi ejen takaful? Dia tak ada. Memang belum ada amalan takaful zaman itu. Conventional insurance ataupun takaful, dua-duanya bid'ah dalam urusan dunia. Sebab dia lebih kepada risk management, dia lebih kepada coverage, dia lebih kepada protection, bukan urusan ibadah pun. Sepatutnya dua-dua halal, kerana dua-dua adalah bid'ah dunia, tak ada masalah. Tetapi tidak. Insurans konvensional hampir semua ulama memfatwakan haram. Kerana bercakap dengan syarak, ada elemen gharar tak pasti, ada elemen riba, beri sikit dapat lebih, ada elemen maisir seperti berjudi nasib, maka ulama memfatwakan haram. Takaful kan tak pasti juga. Takaful juga boleh jadi beri lebih dapat sikit, beri sikit dapat lebih, atau sebaliknya pun boleh jadi. Kerana ulama menerangkan takaful adalah akad tabarruk, charitable contract,
maka ketidakpastian dapat lebih dan sebagainya itu tidak menjejaskan kepatuhan syariah. Berarti di sisi para alim ulama, bukan dunia atau agamanya yang dilihat, tapi selari atau berjalan dengan syarak. Saya berhenti lebih awal daripada waktu kerana difahamkan ada sikit pengumuman daripada pihak masjid. InsyaAllah kita akan sambung lagi kajian ini pada kuliah yang akan datang. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal aqdu